kita boleh membahagiakan rumah tangga, minta maaf. Salah ke kaedah kita. Sebab hari ni tidak sedikit orang yang memiliki banyak benda lah. Kalau kita kata material cukup, ini ada, lapang, rumah dan sebagainya, tapi kebahagiaan tu tak ada. Yang itu yang kita tak nak. Tak apa kalau kita kata kita ada kecukupan dan sebagainya, tapi bahagia, alhamdulillah. Tapi bukan dengan sebab material. Jadi itu kehidupan Nabi. Dia kata kalau Nabi nak makan pun ada yang sedikit lauk-lauk tu adalah Nabi akan makan beramai-ramai. Dhofaf dia panggil. Dhofaf ni ada dua makna, Faiz. Kalau kita tengok dalam hadis yang sebelumnya, dhofaf ni ada makna lebihan makanan. Ada kata Nabi suka makan dhofaf. Dhofaf ni kalau lebih-lebih baru Nabi makan. Maknanya Nabi ni sifat dia begitu. Yang lebih Nabi makan. Macam ibu mak kita, saya selalu contohkan macam mak kita dululah. Mak kita ni macam mak saya sendiri dulu, Umi, dia kalau masakan dia, kita duduk pun bukan senang. Lepas tu nak dapat makanan pun cukup-cukup lah kita kata kan. Dia dulu gaji berapa, anak ramai, macam tu lah orang tu. Tapi dia cukup, Masya Allah boleh cukup. Luar biasa betul. Kita makan pun kenyang. Kita makan, kalau kita nak tambah, dia tambah. Tapi dia tak makan. Dia serve, dia tengok. So, apabila dah selesai, dah habis makan, baru dia makan. Kita tengok dia makan, dia makan kerak nasi. Dengan tu, dia letak sikit dengan cili. So, kenapa makan ni? Dia kata sedap. Rupanya hari ni kita faham, maknanya itu je yang ada, tinggal. Demi untuk dahulukan kepada anak-anak, dahulukan keluarga, Masya Allah, pengorbanan seorang ibu, gitu. Macam ni Rasulullah lebih lagi daripada seorang ibu dan ayah. Kasihnya kepada umat, kasihnya kepada umat dia. Jadi Nabi begitu, suka makan yang lebih. Betul dia panggil dhofaf. Tapi maksud dhofaf juga, kalau kita tengok, qala Abdullah, qala ba'duhum huwa kathatul aidi. Abdullah bin Abdul Rahman, guru kepada Imam Tirmizi ni, dia kata, sebahagian pakar hadis dan pakar bahasa berpendapat, makna al-dhofaf ialah tangan yang banyak. Iaitu tangan orang dalam satu bekas, orang makan ramai-ramai. Panggil makan bersamalah dalam satu dulang. Sebab tu Nabi pernah dalam hadis yang lain kata, ini juga pengajaran kita, makanan yang paling barakah adalah makanan yang paling banyak tangan. Maksudnya banyak tangan yang ambil dari satu tempat tu. Jadi keberkatan makanan tu lebih lagi. Keberkatan makanan tu lebih lagi. Apabila ramai orang, ini maknanya kalau kita sediakan makanan, orang ambil makanan ramai-ramai, Masya Allah, untung. Kerana dia bawa keberkatan pada makanan dan tempat itu. So kalau orang selalu terima tetamu ni, untunglah sebab banyak orang ambil makan dekat rumah dia. Sebab tu Nabi anjurkan wa'atimu tu'am, beri makan. Begitu. Jadi maknanya Nabi ni, sifat Nabi SAW dalam kehidupan ni, kalaupun Nabi ada kelebihan, maklumlah Nabi ni orang semua berbuat nak bagi macam-macam. Tapi Nabi sifat dia yang kita nak belajar ni, Faiz, kalau boleh saya pun nak belajar ni, iaitu berkongsi. Dapat lebih, tapi panggil orang makan. Anas bin Malik tengok, alah baru Nabi nak makan lebih, dapat lebih sikit. Rupanya bukan Nabi dapat lebih tu, maknanya Nabi kata, enjoy lah aku hari ni dapat. Tak, Nabi panggil orang. Nabi makan bersama dan Nabi makan sedikit daripada orang lain. Masya Allah. Jadi itu sifat yang luar biasa yang ada. Sebab tu kalau kita cerita pasal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lapar dengan Rasulullah, pergi ke rumah seorang sahabat yang Ansar tu, orang Ansar ni begitu. Dia panggil, Allah sebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni selalu mendahulukan orang lain walaupun kadang-kadang mereka sendiri perlu benda tu. Ini dipanggil ithar. Itu yang kita hari ni berjuang lah. Kalau boleh itu kita kata macam mana nak buat ithar ni, nak dahulukan orang. Saya nak benda ni. Contoh macam ni senang. Tak apalah, kita ambil sikit pengajaran. Kita perlu nak beli ni, tapi benda ni pun bukanlah kini hanya keinginan kita lah, tapi ada orang memerlukan, ada orang perlu bantuan. So kita korbankan keinginan kita ni untuk beri kepada orang tu. Itu hebat. Itu hebat. Ganjarannya lebih luar biasa lagi. Tapi sanggup tak? Sanggup tak kita nak korbankan keinginan yang kita nak tu? Yang ni yang kita kata hebatnya. Begitulah Nabi SAW. Walaupun dia dapat yang hebat-hebat pun, tapi dia tak akan makan sendiri. Dia kongsi dengan orang, bahkan orang tu akan mungkin lebih daripada diri baginda Rasulullah SAW. Bila mendengar rahmatullahi Allah. Jadi kita tengok hadis yang terakhir dari bab ini. Naufal bin Iyas Al-Hudhali berkata, Kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan, wa kana ni'mal jalis. وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بينه ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم
falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu ya Aba Muhammad ma yubkika faqala halaka Rasulullah halka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba halak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubz asy-sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Jadi Abdurrahman bin Auf kata Naufal bin Iyas Al-Hudhali, dia kata satu hari Abdurrahman bin Auf ni dia ni sahabat Rasulullah lah dan juga sahabat kepada Naufal ni. Dia ni sebaik-baik sahabat. Memanglah kalau kita kata Abdurrahman bin Auf ni, kalau selalu orang cerita tentang dia. Dia ni orang famous lah. Famous dia sebab orang biasa kaitkan dia ni orang peniaga yang hebat. Dan juga dermawan yang hebat. Ini Abdurrahman bin Auf, dia juga termasuk daripada salah seorang yang mubasyirina bil jannah, yang telah dikabarkan masuk syurga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Naufal bin Iyas cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Satu hari dia kata kami pulang bersama dari satu tempat. Masa tu berjalan bersama-sama lah ni, satu rombongan. Dalam tu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ajak pergi rumah. Kemudian singgah dekat rumah dia, Abdurrahman bin Auf masuk mandi. Lepas mandi je selesai, baru dia hidangkan roti dan juga daging. Dalam dulang besar untuk kami yang mengikuti sama dengan dia tadi. Ketika dia letakkan makanan tu, tiba-tiba mereka tengok Abdurrahman bin Auf menangis. Sidang dia terus mengalir mata Abdurrahman bin Auf. Maka Naufal ni dia tanya kepada Abdurrahman, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad ni dia punya kunyah lah, sebab nama anak dia Muhammad. Jadi Abu Muhammad, ayah Muhammad. Orang Arab ni suka digelar seperti itu. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Jadi Abdurrahman bin Auf menjawab, sehingga baginda wafat. Maknanya daripada Nabi hidup sampai Nabi wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda tidak pernah kenyang memakan roti daripada tepung barli syair selama 2 hari berturut-turut. Ini seperti mana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Apabila saat ini, tapi dia kata saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan dengan berkat daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesederhanaan kehidupan tu, kita sekarang ni dapat dia punya kesan daripada futuhat, daripada kecemerlangan, daripada penyebaran Islam. Kita sekarang ni hidup dalam keadaan yang lapang. Jadi dia kata, aku tidak menganggap hal itu sebagai kebaikan buat kita. Memanglah kita kata, alhamdulillah rezeki ni dah semakin luas, betul. Tapi Abdurrahman bin Auf dianggap itu bukan satu kelebihan, tetapi itu sebagai ujian. Yang ini kita kena faham. Jangan ingat bahawa apabila kita dapat banyak dan sebagainya ni, kita memang kita kena bersyukur, kita kena alhamdulillah lah, memang bagus. Tapi ingat itu juga ujian. Sebab tu tak sedikit juga orang yang tewas dengan ujian harta dan kemewahan. Ni Faiz ya. Itu bukan orang lain, kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang inilah dia ya. Apabila diuji dengan kesenangan ni, Allah, memanglah kita syukur, memanglah kita suka. Tapi dia bawa kita bagaimana ni? Lalai. Dah mula kita hanyut. Sebab Allah kata, la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Kenapa Allah highlightkan dua benda ni? Dan dahulukan harta, sebab rupanya yang banyak melalaikan manusia ni adalah harta. Jadi Abdurrahman bin Auf teringat kesederhanaan kehidupan Nabi SAW dengan kemewahan zaman dia ni jauh berbeza. Jadi dia menangis sebab dia rasa apa yang dia hadapi ni ujian yang berat. Yang dia bimbang dengan ujian ni, dia akan berbeza dengan kehidupan Nabi. Dan apabila berbeza dengan kehidupan Nabi, dia takut dia tak tergolong dengan golongan Rasulullah SAW. Itu dia punya sahabat ni punyalah hebat. Mereka ni nak sama seperti Nabi Muhammad SAW tanpa, ini juga ni catatan ya, Ajak Faiz ya, kita nak cakap, ajak kita punya pendengar ni faham juga. Nanti kan salah pula. Tanpa usaha-usaha hebat. Tengok Abdurrahman bin Auf, peniaga hebat,
Dia pun ya kaya, dia adalah jutawan. Betul. Tak salah, maknanya janganlah pula kata apabila kita dengar ni kita pun terus buang semua, kita pun miskin apa semua, malas kan. Ini jangan salah faham. Teruskan usaha dan sebagainya, tapi jangan sampai semua yang kamu dapat daripada harta benda dan sebagainya melalaikan kamu dari ingat Allah. Keduanya, ia jadikan dianya sebagai wasilah atau sebab kamu untuk dapat ridha Allah melalui sedekah, infak, bantu, tolong, buat amal. Masya Allah, yang ni yang sebenarnya kalau kita cerita tentang Abdul Rahman bin Auf ni memang itu. Tapi itulah dia. Abdul Rahman bin Auf kalau dia ingat tentang Rasulullah, dia akan menangis. Dan ini bukan sebenarnya hanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Aisyah pun begitu. Pernah Sayyidina Aisyah kan ketika mana dia dia hidangkan untuk tetamu tu, dia menangis. Jadi orang tanya, kenapa wahai Ummul Mukminin kamu menangis? Dia kata, aku ingat dulu di zaman Nabi SAW, mana ada benda-benda ni semua dia menangis. Di antaranya juga seperti mana yang diceritakan tentang sahabat Malik bin Anas, Imam Malik, mazhab Maliki kan, ketika mana berbuka puasa, orang pun imam besar, orang alim, orang soleh, ketika jadi tetamu, orang nak jamu dia hebat-hebat lah, banyaklah makanan. Jadi ada nak berbuka, menangis je. So orang kata, kita ni kenapa nak nangis kan, kita dah waktu gembira buka puasa. Dia kata, aku ketika mana lihat makanan ni, aku teringat Nabi SAW yang ketika berbuka hanya dengan kurma dan air. Ya Allah, ketika dengar macam itu, semua orang menangis. Subhanallah. Sebab apa? Sebab memang ujian kalau kita lihat dalam kehidupan ini adalah kemewahan itu sendiri. Jadi sebab tu mereka selalu untuk kita kata, kita ni perlulah, sebab tu apa maklumat yang kita dapat daripada kisah Rasulullah, para sahabat ni, jadikanlah dia ingatan kita. Jadi ingatan, supaya apa? Supaya kita ni jadi orang yang bersederhana dalam kehidupan, jadi orang yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, menjadi orang yang qanaah, merasa cukup apa saja yang dikurniakan oleh Allah, jadi orang yang prihatin kepada orang lain, suka bantu, dan mudah-mudahan insya-Allah berkati kehidupan kita. Jadi itulah dalam bab ini kita akhiri dengan hadis ini insya-Allah. Jadi hadis-hadis yang kita baca ni betul kalau kita ulang kaji balik, kita baca lagi ya. InsyaAllah para pendengar yang ada kitab-kitab tu baca balik, pasti menyayat hati. Pasti kita akan rasa beri kesan kepada kita. Dan insyaAllah sebenarnya kesan tu kesan yang baik. Kalau kita rasa kesan, kita sesayu, kita sesedih, kalau mungkin kita menangis, kita baca tentang kehidupan Nabi, bagus, itu tanda iman. Tanda kita kasih kepada Nabi, dan itu akan insyaAllah menggerakkan kita insyaAllah menjadi orang yang baik. Pengurusan yang baik dalam kehidupan, jadi masyarakat yang baik, perhatian kepada orang lain, membantu dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itulah kelebihan kita apabila kita kenal Nabi SAW, maka kita akan dapat kelebihan. Itu dia bonus yang kita dapat. Kenal Nabi, dapat kelebihan. Kelebihan dia apa? Cinta Allah, dapat ikut Rasulullah, dapat bersama Rasulullah nanti insya-Allah. Dan akhirnya kita akan dapat untuk mengikuti Rasulullah SAW, baik akhlaknya, kehidupannya dan sebagainya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua akan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi, banyak-banyak kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan benar-benar mencintai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan dapat menjadi umat yang terbaik yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita pada minggu ini berkaitan dengan tajuk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Semoga yang tak lain tak bukan macam Habib sebutkan tadi, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam kehidupan insya-Allah. Walaupun kita akan kembali semula minggu hadapan hari dan waktu yang sama setiap hari Rabu jam 9 malam. Insya-Allah jumpa lagi Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami. Jadikan teman anda di mana juga anda berada. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial Facebook dan Instagram Serai Mas atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan takaful percuma. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami menerusi segmen Syama'il Ar-Rasul pada minggu ini. Dalam bab kita berbicara tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal tadi kita sebutkan beberapa hadis dan insya-Allah kita nak sambung lagi hadis-hadis selanjutnya menerusi bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Silakan Habib. Terima kasih kepada saudara Faiz, para pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah. Sekarang ni kita nak sambung tentang riwayat hadis yang juga memperkatakan tentang umur Nabi kita Muhammad SAW, usia Nabi kita Muhammad. Tapi berbeza dengan yang biasa kita tahu. Kita kata 63 tahun lah kebanyakan, insya-Allah kita ni rata-ratanya kalau kita sebut tentang umur Nabi kita Muhammad SAW, kita kata umur Nabi adalah 63 tahun. Rupa-rupanya di sana ada riwayat yang mengatakan umur Nabi bukan 63 tahun. Ya, jadi dalam hadis yang pertama ini, iaitu hadis yang berbeza lah, ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga yang meriwayatkan. Dia kata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Dia kata Rasulullah SAW wafat ketika baginda berusia 65 tahun. Kan jauh tu. 63. Yang ini riwayat ni kata 65 tahun. Bermakna beza 2 tahun. Jadi macam mana boleh berbeza ni? Itu yang
kita nak bahaskan di sini. Walaupun hadis ini kalau ikutkan riwayatnya sahih. Kalau hadis-hadis yang 63 tahun tu ialah sahih. Tapi hadis ni pun juga disebutkan tarafnya sahih. Jadi boleh untuk dijadikan hujah. Jadi macam mana datangnya riwayat yang mengatakan 65 tahun ini? Menurut Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, perkiraan yang disebutkan tadi ialah kerana dia mengatakan bahawa tahun kelahiran Nabi itu tak dikira lagi, tak dikira. Dan tahun kewafatan Nabi juga tak dikira. Kalau dikira tahun kelahiran Nabi, iaitu 1 tahun, dan tahun kewafatan Nabi, iaitu 1 tahun, bermakna tambahlah 2 tahun daripada 63 tahun tu. Jadi 65 tahun. Yalah macam kita lah, kalau contohnya, kalau kita ni lahir pada hujung-hujung tahun. Bulan 12, bulan 11, bulan 12. Orang kata, kita kira lah, sebab kita kira tahun macam saya 7 walaupun lahir bulan 11. Dia tengok tahun tu, tapi ada orang dia tak tengok tu, dia tengok bulan je. Dia kira kita dah masuk dekat-dekat dengan 78 dah. Dah masuk dekat tahun yang seterusnya. Jadi kalau diambil kira tahun tu, bermakna kita kena tambah 1 tahun lah. Macam sekarang ni, umur berapa Habib? Contohnya Habib, kita akan cakap pasal ikut tahun tu. Kita tak ikut bulan. Kalau ikut bulan, kita belum sampai kepada tu kan. Macam anak-anak kita lah, kadang-kadang lahir bulan 12, dia pergi sekolah, dia kecil je. Kawan-kawan dia lahir bulan 1, dia dah masuk kan. Mungkin macam tu. Jadi mungkin pendapat Ibn Abbas ni dalam riwayat ni, dia kata, mungkin sebab dia pun sendiri mengumpulkan maklumat daripada sahabat, khususnya daripada sejarah-sejarah ni kepada orang-orang yang pernah hidup awal dulu, sebab dia adalah sirah sahabat kecil kan. Dia tak sempatlah masa hari kelahiran Nabi, dia tak tahulah pasal tu, tapi dia ambil tahu. Dia tanya. Jadi dia buat kesimpulan bahawa hari kelahiran Nabi ataupun waktu Nabi lahir ni, dia tak dikira tahun dia. Dan begitu juga hari wafat Nabi SAW ni, Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal ni, pun tak dihitungkan tahun dia. Sebab yalah, kita ni sekarang Muharram, lepas tu Safar, lepas tu Rabiul Awal, maknanya awal bulan lagi. Jadi seolah-olah tak masuk dalam tahun tu. Mungkin bagi pendapat dia begitu. Jadi bagi dia, ditambah dengan 2 tahun yang tak dipermasukkan di dalam perkiraan tu, bermakna kalau ikutkan umur Nabi ni 65 tahun. Cuma seperti mana kita sebutkan, kebanyakan para ulama mengambil 63 tahun untuk usia Nabi. Tidak berpegang kepada umur 65 tahun, walaupun ini juga ada dalilnya, ada nasnya. Jadi itu yang membezakan. Begitulah dalam hadis yang seterusnya dari Daghfal bin Hanzalah, ketika dia melaporkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Dia kata sesungguhnya nyawa Rasulullah SAW ketika dicabut, iaitu ketika Nabi SAW diwafatkan oleh Allah SWT, ruhnya diambil pada waktu ketika mana baginda SAW berusia 65 tahun. Tapi hadis ini kalau ikutkan daripada kajian dhaif. Tapi ada hadis yang kuat, Ibn Abbas tadi. Cuma hadis ini hadis dhaif, dikatakan kerana Daghfal bin Hanzalah ini diragui dia dengar atau mengetahui tentang Rasulullah SAW, ataupun hadis ini mursal disebutkan. Walhasil kita tak bincangkan itu. Tapi kenapa Imam Tirmizi bawakan? Untuk menunjukkan adanya perbezaan periwayatan tentang usia Nabi kita Muhammad SAW, tapi masih dalam lingkungan 60-an. Seperti mana Nabi kata, umat aku umurnya daripada 60 hingga 70. Maknanya Nabi ini memang dalam lingkungan 60-an. Jadi ada riwayat 63, ada riwayat 65, yang lebih diperkuatkan adalah 63 tahun. Baik. Jadi perbezaan umur ni kadang-kadang kita sendiri pun, kalau saya lah dulu, orang tua-tua dulu, dia pun umur ni kadang-kadang betul ke umur ni? Tak. Umur tu daftar 2 tahun kemudian. Sungguh. Kan banjir. Waktu peperangan dan sebagainya kan. Dulu-dulu begitu kan. Waktu daftar baru dia kira
lahir masa tu dapat sijil lahir lah. Saya. Kerana lambat daftar maka perkiraan dia tu tak jelas. Walhasil mungkin itu yang menjadi suatu perbincangan di kalangan para sahabat dan juga para ulama tentang usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada awal-awal ketika mana kita sebutkan awal-awal khususnya pada zaman jahiliyah dulu, tidak ada sebenarnya daripada kalender Islam. Tak adalah bulan-bulan tu adalah Muharram, Safar, tapi nama-namanya agak berbeza juga. Cuma bermulanya perkiraan kalender Islam ni, tahun Islam ni adalah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi barulah setelah itu diperkirakan. Tapi sudah dibuat kajian sebenarnya kelahiran itu pada mengikut tahun Masihi ada. Kalau kita tengok tahun Masihi memang adalah diperbahaskan tentang waktu tahun kelahiran dan sebagainya. Tapi yang diperkirakan adalah tahun Hijri. Baik, jadi itu hadis yang berbeza dengan riwayat 63 tahun. Baik, kita ambil satu lagi riwayat yang juga berbeza daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, kita tahu dia adalah khadim, pembantu Rasulullah SAW. Dia bermula khidmat ketika Nabi hijrah ke Madinah setelah dia diwakafkan. Maknanya dihadiahkan oleh ibu dia, Ummu Sulaim, kepada Rasulullah SAW untuk khidmat. Jadi bermakna dia ni, umur dia ketika mula khidmat tu 10 tahun. Maknanya kalau ikutkan dia memang tidak tahulah, atau kita kata tak ada maklumat awal lah tentang zaman-zaman Nabi SAW di Mekah. Yang dia tahu start dia berkhidmat dengan Nabi di Madinah. Sebab tu kalau kita tengok ada berbeza daripada riwayat ini yang diperkatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'in wala bil-qasiri wala bil-abyadil amhaq wala bil-adam wala bil-ja'dil qatat wala bis-sabti. Jadi pertama ini hadis ni kalau kita tengok, kalaulah kita buka balik di antara hadis-hadis awal di dalam kita panggil tentang fizikal Rasulullah SAW. Tapi tak apalah, kita ulang balik pun tak ada masalah. Sebab kalau kita cerita tentang Rasulullah ni memang menarik betul. Memang seronok sebenarnya. Dan ini jugalah merupakan hiburan kalau kita boleh sebutkan kepada para sahabat dan para ulama, para as-salihin. Mereka terhibur betul kalau diceritakan, diperkatakan tentang Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan kisah itu penaik semangat mereka. Jadi mereka jadi semangat dengan Rasulullah SAW, jadi semangat. Kenapa? Sangat kasih, sangat cinta. Bahkan ada disebutkan riwayat ketika seorang remaja yang masih muda, ketika dia diarahkan untuk berjihad fisabilillah, ketika dia nak mula masuk ke medan peperangan itu, dia minta ayah dia kebetulan yang turut serta untuk cerita tentang Rasulullah SAW. Jadi ayah dia kata, kenapa dia sangat ini? Dia kata, kalau aku dengar, aku akan lebih bersemangat. Jadi dijadikan itu sebagai satu semangat bagi dia. Macam orang sekarang pun macam itu juga, baik kadang-kadang dia nak semangat tu, dia nak dengar cerita tentang orang-orang yang dia suka kan, penghibur dia semua, dia jadi semangat lain. Tapi yang ini kalau betul-betul kita cinta Rasulullah SAW dan kita bersemangat dengan Rasulullah ni, Allah, luar biasa. Kita dapat rahmat, kita dapat barakah, kita dapat pahala ganjaran besar, kita dapat keampunan Allah. Jadi ini lebih menguntungkan kalau orang-orang ni, kalau dia bersemangat apabila dia dengar tentang Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Abbas atau dalam riwayat Ibnu Umar, pernah dia ni duduk tak larat nak bangun sebab semut kaki dia kan. Kita duduk lama-lama kan bersemut, kita bersemut lah dia kata ya. Jadi Allah nak bangun sah. Jadi ada seorang kata kat dia, sebutlah nama orang yang kamu kasihi. Terus dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut tu dia boleh bangun. Masya Allah, bermakna dia jadi penawar pula. Itulah kita pun kalau kita teruja kan, semangat sayang kat orang kasih, lupa sakit, lupa penat kan, macam itu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah para pendengar semua, kita semua Faiz dapat yang kita ni apabila bersemangat dengar tentang Rasulullah SAW. Itu yang kita harapkan insya-Allah. Jadi Anas ni dia kata Rasulullah bukan seorang yang terlalu tinggi. Tapi Nabi ni tinggi, tapi bukan terlalu tinggi. Bukanlah maknanya tak tinggi. Nabi tinggi,
tapi tidak terlalu tinggi. Sebab apa? Kalau terlalu tinggi pun Faiz, ya, nanti orang kata ni apa namanya, lonjong lah, macam-macam pula kan, terlalu. Dan Nabi tidak, bukan juga rendah. Maknanya kalau kita sebut ideal lah. Cantik, elok betul, ideal betul daripada keadaan fizikal Nabi. Tidak putih pucat dan tidak sawo matang. Nabi ni disebutkan, kalau ikutkan, ya, kalau disimpulkan oleh para ulama daripada riwayat-riwayat tu, Nabi ni dikatakan adalah putih bercahaya. Ada orang kata putih kemerahan. Tapi putih kemerahan ni, kata para ulama, apabila dia kena cahaya matahari. Tapi kalau ikut kulit Nabi ni, putih bercahaya. Dia putih tapi bercahaya. Macam tu. Punyalah indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan rambut Nabi ni ikal. Dan tidak lurus kaku. Kalau orang bahasa Melayu kita klasik dulu, dia panggil ikal mayang. Cantik, beralun. Itu rambut Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Anas teruskan riwayat. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Jadi dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasul semasa berusia 40 tahun. Itu betul. Jelas, ini disepakati oleh para ulama. Tak ada yang berbeza pendapat. Jadi memang 40 tahun umur Nabi kita, pada umur Nabi kita 40 tahun diturunkan wahyu kepada Nabi. 40 tahun ni pun tak apalah, kita sedikit nak tu. Allah sebut dalam Quran tentang 40 tahun. Bahkan 40 tahun ni sebenarnya adalah disimpulkan oleh para ulama dan juga para pakar manusia. Yang mengatakan umur 40 tahun ni adalah umur matang. Otak manusia ni akan sempurna 40 tahun. Memanglah kita sekarang ni, kalau kita kata belum 40 tahun, kita pun dalam usia, ada orang yang pandai apa semua, tapi sempurna betul 40 tahun. Itu dikatakan para Nabi kebanyakan diutuskan menjadi Rasul adalah pada umur 40 tahun. Atau lebih daripada 40 tahun. Kerana 40 tahun umur matang seseorang itu, khususnya sempurna pemikiran dan otak dia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW demikian juga diutuskan ataupun diturunkan wahyu yang pertama pada umur 40 tahun di Gua Hira. Itu yang disebutkan. Baik. Kemudian, jadi itulah Imam Ghazali bagi pesan kat kita. Dia kata kalau 40 tahun ni, seorang itu dia tak bertambah kebaikan dia, bahkan yang bertambah ada keburukan dia, maka hati-hatilah. Kerana ini berbahaya betul. Kalau orang putih kata, apa dia kata? Life begin at 40. Life begin at 40. Kehidupan ni bermula pada umur 40 tahun. Tapi maksud dia ke arah lain pula ni. Maksud dia arah seronok enjoy ni. Tak, 40 tahun bermulanya kematangan pemikiran, dan sepatutnya 40 tahun seseorang sudah pun mula lebih memberi fokus di dalam ibadah, di dalam akhirat. Yang ni yang sepatutnya kita ambil. Biar kita faham life begin at 40 itu bukan untuk enjoy dan buang masa dan seronok yang bukan-bukan, tapi adalah untuk kita memberi fokus umur kita kepada waktu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Anas, Nabi SAW diutus pada umur 40 tahun, baginda menetap di Mekah selama 10 tahun. Itu dia punya kesimpulan dia. Baik. Kalau kita kata setelah wahyu diturunkan, kebanyakan para perawi dan juga para ulama mengatakan 13 tahun. Tapi riwayat ini kata Anas kata 10 tahun. Macam mana? Maka ulama buat kajian. Kenapa Anas kata 10 tahun tak kata 13 tahun? Ada yang mengatakan Anas ni dia nak bulatkan saja. Satu. Yang keduanya yang lebih kuat pendapat mengatakan kerana Anas kira adalah pada waktu dakwah secara terang-terangan. Iaitu kerana awal memang turun pada 40 tahun. Tapi 43 tahun barulah wahyu kemudian turun. Lama waktu tu fatrah. Dia panggil fatrah wahyu. Jadi dikira pada waktu setelah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun itu baru diambil kira. Bahawa Nabi SAW itu berdakwah 10 tahun. Itu yang mungkin
dikatakan bahawa setelah itu Nabi SAW berada di sana berdakwah selama 10 tahun. Dan setelah itu berhijrah ke Madinah, duduk 10 tahun dan meninggal dan wafat di Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala, kata Anas, mencabut nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam pada usia 60 tahun. 60 tahun, minta maaf. 60 tahun. Jadi ini riwayat yang berbeza. Tadi ada yang awal 63, kemudian yang kedua kita kata 65, yang ini 60 tahun. 60 tahun ini riwayat Anas bin Malik. Mungkin di antaranya kerana nak sebut tentang 60-an. Kalau kita kata berapa dia meninggal, 60-an lah umur dia. Sebab kita pun tak pasti 63 ke, 64 ke, 65 ke. So kita kata 60-an. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik. Dan ketika itu, dia kata, pada waktu Nabi wafat, tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dulu pernah melalui satu bab yang disebutkan tentang bab yang memperkatakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada uban, Nabi ada uban, sebab memang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya juga yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan, kamu beruban wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, syayyabatni Hud wa akhwatuha, aku yang menjadi uban ni sebab surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Kan? Uban sebab apa? Sebab Nabi SAW tadabbur, menghayati Al-Quran. Nabi SAW baca surah Hud. Di dalam ada perintah yang begitu hebat daripada Allah. Cerita tentang amma yatasaalun, tentang hari kiamat. Sampai beruban Nabi baca. Kerana Nabi sangat menghayati dan bersungguh-sungguh. Kita beruban sebab apa? Faiz, saya dah ada uban ni. Faiz tak tahu lagi lah. Faiz Masya Allah nampak macam hitam lagi ni. Kan? Tapi kalau nanti beruban, biar beruban tu sebab-sebab dia yang sebab-sebab mulia. Sebab kita ingat akhirat. Sebab kita ingat kepada kematian, sebab kita fikirkan amal kita, muhasabah. Bagus uban tu. Ni beruban sebab risau tentang harta, tentang dunia, tentang bisnes, kan. Jadi uban tu jadi biasa je lah. Begitu. Tapi uban Nabi tak banyak, kata Anas. Kalau dicampur uban di rambut Nabi dan juga di janggut Nabi, tidak lebih 20 helai. Kalau Ibnu Umar pernah meriwayatkan, uban Nabi ni ada 14 helai. Jadi ada sampai begitu sekali sahabat ni prihatin kepada Nabi sampai dia boleh kira. Tengok 1, 2, 3, subhanallah, kasihnya kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang usia baginda Rasulullah SAW. Jadi bolehlah kita simpulkan daripada hadis-hadis yang kita bacakan dalam bab ini, di sana adanya riwayat tentang usia Nabi kita Muhammad SAW adalah 63 tahun, dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan oleh para ulama. Dan di sana ada riwayat yang menyebutkan usia Nabi kita Muhammad SAW adalah 65 tahun, yang menurut kepada Imam Al-Bajuri adalah kerana dikatakan oleh Ibn Abbas 63 tahun tu tak termasuk umur tahun kelahiran Nabi dan juga tahun kewafatan Nabi SAW, maka ditambah 2 tahun jadi 65 tahun. Dan ada pun menurut hadis daripada Anas bin Malik, dia mengatakan umur Nabi ini adalah usia Nabi adalah 60 tahun, yang mungkin adalah untuk menggenapkan dalam sebutan seperti 60-an. Maka inilah daripada perbahasan riwayat-riwayat tentang umur Nabi kita Muhammad SAW. Walhasil apa yang kita boleh ambil pengajaran dan juga apa yang boleh kita ambil daripada riwayat-riwayat ini adalah umur Nabi kita Muhammad SAW adalah 60-an, iaitu antara 60 hingga 70 tahun. Tetapi dalam usia yang kita boleh katakan masih bukanlah sampai terlalu tua seperti orang-orang yang mungkin meninggal pada usia 80, 90, 100 tahun. Bahkan umat terdahulu ratusan tahun umur mereka. Tetapi dalam umur 63 tahun ni dihabiskan sepenuhnya, sehingga kita hari ni tahu nak buat apa daripada tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur balik. Semua daripada sistem itu, kehidupan kita, bermula dari pemerintahan,
sampai ke pasar berniaga, kemudian bagaimana ibadat, bagaimana untuk muamalat, bagaimana berjiran, bagaimana tu 63 tahun tu diajarkan sepenuhnya oleh baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini umur ada yang dah 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Apa yang kita dah sumbangkan? Itu yang kita nak perbandingkan tentang umur yang barakah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga umur ini, Allah SWT bersumpah dengan umur ini kerana kehebatan umur yang cukup luar biasa ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya Faiz, mudah-mudahan Allah berkati umur kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah SWT jadikan masa-masa kita ini barakah. Dan akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ketika sampai waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan umur kita ini adalah umur yang dapat mencontohi, mengikuti kehidupan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsira atas tumpuannya, dan minta maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan masuk pada minggu yang akan datang insya-Allah, iaitu bab yang kita saya sendiri pun nak baca ni sebab jugalah ya, nak memperkatakan tentang kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita pada minggu ini berkaitan dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah menjadi muhasabah kita bersama untuk semua, di mana kita letak diri kita dan macam mana kita susun perancangan kehidupan kita, umur kita manfaatkan bagaimana untuk pembangunan ummah, untuk agama. InsyaAllah semoga Allah berkati apapun usaha-usaha kebaikan yang kita manfaatkan sepanjang usia kita, insyaAllah. Habib, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan hari waktu yang sama setiap Rabu 9 malam menerusi Syama'il Ar-Rasul. Jumpa lagi Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sama-sama saya terus setia bersama-sama kami. Ingat, yang terlepas ikuti siaran ini ulangannya hari Sabtu jam 10 malam, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Lembah Kelang 91.5 FM. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير ووالي أنت مصباح السجود يا
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Ada yang kata ni cikgu-cikgu ramai sakit belakang, mungkin duduk banyak kot agaknya Tambah-tambah sekarang ni dalam PKP dan sebagainya, banyak kat rumah untuk settlekan kerja online dan sebagainya. Lepas tu sahabat kita Muhammad Fauzi kata analogi terbaik doktor cerita tadi tentang tong besar yang tindih rumput tu. Lagi lama tong tu menindih rumput tu, sila akhir bulan rumput pun tak ada, tinggal tanah sahaja. Okey doktor, mungkin nasihat doktor untuk kita semua jaga kesihatan tulang belakang. Do exercise. You kena at least 2 atau 3 sesi untuk 20 minit setiap minggu, kena buat senaman sedikit. Dan kalau ada sakit belakang, datanglah jumpa doktor secepat yang mungkin. Jangan tangguh-tangguhkan. Alhamdulillah. Yang penting jangan tangguh-tangguh. Ada yang tanya ni, swimming tu kira exercise tak doktor? Swimming. Swimming best form of exercise. Best form of exercise Selalunya saya cadangkan adalah static bicycle dan juga swimming, sauna dengan steam room kalau you boleh. Okey, jadi banyak nasihat yang kita dapat pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Senaman, rawatan dan juga teknologi dan juga fenomena radio frekuensi yang sebab kita ada pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pusrawi hari ini, Dr. Salihuddin Abdullah. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Emporia Islami. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير